Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Ya, kembali kita ke arena bola sepak Eropah selepas hampir sebulan menikmati bola sepak peringkat antarabangsa. Dan berikut merupakan keputusan perlawanan AFL Cup pusingan keempat yang berlangsung pagi tadi. Leicester City mudah menewaskan MK Dons 3-0. Newcastle terpaksa berempas bola sebelum berjaya menyingkirkan Bournemouth dengan kemenangan tipis 1-0. Southampton berjaya mengatasi Lincoln 2-1. Wolves bermula dengan baik di bawah pengurus baru selepas berjaya menyingkirkan Gillingham dengan kemenangan 2-0. Argentina mohon maaf selepas terpaksa pendekkan masa perarakan. Pihak pengurusan pasukan kebangsaan Argentina mengeluarkan permohonan maaf kepada peminat-peminat mereka yang menanti di Buenos Aires selepas mereka terpaksa memendekkan perarakan itu akibat kehadiran orang yang terlalu ramai. Perkara ini berlaku selepas bas yang membawa wira-wira mereka ini terperangkap dalam kawasan yang dipenuhi oleh penyokong-penyokong sehingga mereka gagal untuk bergerak dari sana. Mereka juga didapati bertindak di luar kawalan apabila terdapat penyokong fanatik yang cuba melompat ke atas bas yang dinaiki oleh mereka. Disebabkan faktor keselamatan, mereka terpaksa berhenti setakat itu saja dengan diterbangkan keluar menggunakan helikopter dan mungkin akan mengadakan semula sambutan di Obelisco, tempat yang paling ikonik di Argentina itu. Jose Mourinho masih komited dengan AS Roma, kata Stephen O'Sharawi. Pemain AS Roma, O'Sharawi, memberitahu yang pengurus mereka, Jose Mourinho, masih lagi memberikan 100% komitmen kepada kelab berbanding dengan kabar angin yang mengatakan dia akan menjadi pilihan utama untuk membimbing skuad kebangsaan Portugal. Dia juga tidak menjangkakan perkara ini akan berlaku setidak-tidaknya dalam masa terdekat ini kerana mereka masih lagi memberikan tumpuan dalam perjalanan di Serie A. O'Sharawi berkata lagi yang mereka semua mahu Mourinho terus kekal membimbing mereka dan jika dia memilih untuk membimbing Portugal, biarlah selepas mereka selesai di Serie A ini. Ten Hag lega 9 pemain sudah kembali menyertai kem latihan. Pengurus Manchester United, Erik Ten Hag, melahirkan rasa lega selepas 9 pemainnya yang terlibat dengan Piala Dunia telah kembali bersama mereka untuk berjalani latihan. Mereka terkandas di peringkat suku akhir selepas England, Brazil, Portugal dan juga Belanda adalah majoriti yang sudah kembali menyertai latihan di Carrington. Semua 9 pemain ini mungkin akan terlibat dalam perlawanan AFL menentang Burnley nanti, tetapi mereka sudah pasti akan dinilai melalui tahap kecergasan mereka sebelum dibenarkan untuk bermain. Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez akan diberikan tambahan cuti selepas mereka beraksi di final Ahad lalu, dan seorang lagi yang masih belum menyertai mereka adalah Jadon Sancho yang masih lagi berada di Belanda selepas menyertai program individu di sana. Conte masih belum putuskan masa depannya di Spurs. Pengurus Tottenham Hotspur, Antonio Conte, masih lagi belum memberikan sebarang kenyataan mengenai kontraknya bersama kelab utara London itu yang akan tamat pada hujung musim nanti. Jika dia masih lagi tidak mahu melanjutkan kontraknya, mereka mungkin terpaksa mengaktifkan klausul tambahan 1 tahun yang terdapat dalam perjanjian mereka bagi membuatkan Conte terus kekal sekurang-kurangnya 1 musim lagi. Spurs bagaimanapun masih bersedia untuk berbincang sekiranya dia mahu terus kekal ataupun berhijrah. Jika Conte membuat keputusan untuk berhijrah, Mauricio Pochettino tidak menolak kemungkinan untuk kembali membimbing Tottenham selepas dipecat daripada jawatan tersebut pada 2019 yang lalu. Didier Deschamps semakin pasti untuk terus memimpin Perancis. Kegagalannya untuk membawa pulang Piala Dunia buat kali kedua secara berturut-turut bukanlah satu titik noktah untuk kejayaannya bersama pasukan Perancis, kerana dia kini menjadi salah seorang antara pengurus yang paling berjaya dalam sejarah bola sepak Perancis. Dia diberikan bayangan untuk terus kekal membimbing pasukan Perancis sehingga tamat Euro 2024 dan selepas itu terpulang kepadanya untuk membuat keputusan. Jika perkara ini benar terjadi, desas-desus yang mengatakan Zinedine Zidane akan mengambil alih tugasnya di Perancis tidak akan menjadi kenyataan dan sudah pasti akan mengecewakan segelintir peminat yang mahukan Zidane menjadi pengurus seterusnya. Mereka lebih bagus daripada saya, kata Xavi, pengurus pasukan Barcelona. Xavi mengeluarkan kenyataan baru-baru ini dengan menggambarkan 2 pemain muda yang mereka ada sekarang ini, iaitu Gavi dan juga Pedri, adalah lebih bagus berbanding dengan dia semasa bergandingan dengan Andres Iniesta pada tahap umur yang sama. Xavi yang bergandingan dengan Iniesta dan juga Sergio Busquets telah berjaya memenangi pelbagai kejayaan termasuk Piala Dunia bersama Spanyol. Percaya yang Gavi dan juga Pedri akan mengecapi kejayaan seperti mana yang mereka peroleh suatu hari nanti. Seorang lagi pemain yang diharapkan untuk bersinar adalah Ousmane Dembele yang mengakhiri kejohanan Piala Dunia dengan sedikit kekecewaan, tetapi disebabkan dia masih muda, Xavi berharap yang dia akan terus mempertingkatkan tahap prestasinya dari masa ke semasa. Zinedine Zidane, pengurus seterusnya Manchester United. Legenda bola sepak Perancis Zinedine Zidane telah memberitahu yang dia akan kembali untuk menguruskan pasukan selepas berehat panjang dan Manchester United dilihat sangat berminat untuk mendapatkannya. Dia mungkin tidak akan menjadi pengurus baru di Perancis selepas Deschamps dilihat akan meneruskan sehingga Euro 2024. Beberapa kelab dilaporkan sangat berminat untuk mendapatkannya seperti PSG dan juga Manchester United. Zidane mungkin terpaksa menolak untuk bekerja di kelab EPL adalah kerana dia tidak dapat berbahasa Inggeris dengan baik.
Gabriel Martinelli sedia tanda tangan kontrak baru. Pemain sayap Arsenal itu dilaporkan sudah bersedia untuk melanjutkan kontraknya bersama Arsenal, yang dikabarkan mahu dia terus kekal di Emirates sehingga 2027 nanti. Dengan perjanjian baru yang bakal dipersetujui itu, Martinelli akan menerima £200,000 seminggu, kenaikan £70,000 daripada gaji asalnya sebelum ini, menjadikan dia antara penerima gaji paling tinggi di sana. Dia yang menyertai Arsenal daripada kelab Brazil, Itano pada 2019 yang lalu, telah menjadikan 23 gol daripada 104 penampilan setakat ini dan baru berusia 21 tahun. Victor Osimhen fokus untuk menang Scudetto. Penjarang Napoli, Victor Osimhen, yang beberapa kali dikaitkan dengan kelab-kelab ternama Eropah, telah pun memberikan kenyataan yang dia hanya mahu fokus untuk memenangi Serie A pada musim ini sebelum berfikir tentang penghijrahannya. Perkara ini sekaligus menafikan kabar angin yang dia akan ke Manchester United pada Januari nanti. Sevilla tamatkan kontrak Isco. Sevilla membuat keputusan untuk menamatkan kontrak bekas pemain Real Madrid, Isco, selepas hanya 5 bulan menyertai mereka secara percuma. Perkara ini disahkan sendiri oleh pengurus Sevilla, iaitu Jorge Sampaoli, tetapi menegaskan yang dia tidak terlibat dalam membuat keputusan tersebut. Isco dipercayai telah bersetuju untuk menamatkan kontraknya di sana, dan dia kini sedang dikaitkan untuk menyertai bekas pengurusnya di Real Madrid, iaitu Julian Lopetegui di Wolves. Fulham semakin hampir dapatkan Cedric, pemain pertahanan Arsenal. Cedric semakin hampir untuk menyertai Fulham sebagai usahanya untuk mendapatkan lebih minit permainan. Dia hanya membuat 4 penampilan setakat ini bersama Arsenal dan terpilih untuk berada dalam senarai awal 55 pemain Portugal untuk ke Piala Dunia, tetapi gagal terpilih untuk berada dalam senarai akhir 26 pemain. Fulham kini semakin rancang membawa masuk pemain untuk menguatkan lagi barisan pemain mereka dalam usaha untuk terus kekal bersaing dalam Liga Perdana Inggeris. Kami semakin hampir untuk membawa masuk Matheus Cunha, kata Julian Lopetegui. Pengurus pasukan Wolves mengesahkan sendiri yang mereka sudah berada di landasan yang betul untuk membawa masuk penyerang Atletico Madrid, iaitu Matheus Cunha, pada Januari nanti. Dia juga mengesahkan yang mereka ada melakukan pembincangan pada awal bulan ini dan cuba turut untuk membawa masuk pemain pertahanan mereka, iaitu Philip. Kylian Mbappe masih mahu tinggalkan PSG. Kylian Mbappe diberitakan mungkin akan mengumumkan keputusannya untuk berhijrah daripada PSG sebelum akhirnya tahun 2022, selepas dilihat kecewa dengan beberapa keputusan yang tidak menyebelahinya. Liverpool, Chelsea dan juga Manchester United masih berminat mahu mendapatkan pemain itu, tetapi Real Madrid dilihat sebagai destinasi utama sekiranya dia betul-betul mahu berpindah keluar. So, itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.